الحمد لله القائل ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Pempengaruh Awas Bahaya Ghibah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah tuan-tuan bahawa ghibah itu merupakan salah satu daripada dosa besar? Tahukah tuan-tuan bahawa ghibah itu bukan sahaja dengan kata-kata, malahan dengan perbuatan juga? Ada seorang wanita yang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala wanita itu hendak keluar, Aisyah berisyarat pada Nabi SAW dengan tangannya untuk menunjukkan bahawa wanita tersebut pendek. Nabi SAW lantas bersabda, Qadir tabtiha, engkau telah meribahnya. Hadis riwayat Ahmad. Dosa ribah ini telah dinyatakan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang telah dibacakan sebentar tadi, yang bermaksud, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang lain. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya kita aktif di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube, kita akan mendapati bahawa terdapat pempengaruh yang mengisi kandungan media sosialnya dengan menceritakan tentang kesilapan orang lain atau memaparkan kesalahan orang lain sehingga menimbulkan rasa malu pada pelaku kesalahan tersebut walaupun kesalahan itu kecil. Malahan ada yang memaparkan kesilapan orang lain sehingga menimbulkan kebencian dalam kalangan masyarakat. Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir menyebut, Allah Subhanahu wa taala memisalkan ghibah ini dengan memakan bangkai seseorang, kerana bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya. Ini sama keadaannya dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang meribah dirinya. Beliau juga menjelaskan maksud pada ayat muqaddimah khutbah ini terkandung isyarat bahawa kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya. Jika daging manusia saja diharamkan untuk dimakan, begitu pula dengan kehormatan dilarang untuk dimalukan. Ayat ini menjelaskan agar setiap Muslim menjauhi perbuatan ghibah, kerana ia adalah perbuatan yang teramat keji dan munkar. Begitu juga tercelanya orang yang melakukan ghibah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana ghibah itu boleh berlaku. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dhikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Qala in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu wa in lam yakun fihi faqad ibhattah. Maksudnya, tahukah kamu apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau menyebut tentang hal saudara kamu yang ia tidak sukai. Baginda ditanya lagi, bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan apa yang aku bicarakan? Baginda menjawab, jika apa yang engkau katakan itu memang benar-benar ada, maka engkau telah berbuat ghibah. Namun jika tidak benar, maka engkau telah berbuat fitnah. Daripada hadis di atas, kita dapat fahami bahawa yang pertama, perbuatan ghibah itu adalah mengumpat atau gosip dan merupakan perbuatan dosa. Yang kedua, ghibah juga adalah menceritakan atau melakonkan sesuatu yang buruk yang ada pada diri orang lain. Yang ketiga, ghibah, mengumpat, gosip boleh berlaku melalui lisan, tulisan atau melalui bahasa isyarat. Yang keempat, walaupun yang dibicarakan itu betul pada orang tersebut, ia adalah ghibah yang diharamkan. Jika yang dibicarakan itu tidak benar, maka ia adalah fitnah. Yang kelima, dunia sosial pada hari ini mudah terdedah dengan gosip dan mengumpat melalui media sosial, sama ada melalui Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Bila dipost atau di-forward, akhirnya ia menjadi fitnah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara yang sedang kamu tidak mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras umatnya daripada melakukan ghibah melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling tanajush, yakni menyakiti dalam jual beli, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, yakni mendiamkan, dan janganlah menjual di atas jualan saudara untuk muslim lainnya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Kerana itu, dia tidak boleh berbuat zalim, memulaukan, berdusta dan menghina orang lain. Takwa itu di sini baginda sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis muttafaqun alaih. Oleh itu, marilah kita menjauhi sifat ghibah ini, apatah lagi sekiranya kita aktif di media sosial. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Maksudnya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Muslimin yang berbahagia, pempengaruh hendaklah menggunakan pengaruh yang ada bagi menggalakkan pengikutnya di media sosial supaya menyebar dan melakukan kebaikan, menggalakkan pengikut supaya berakhlak mulia dan melakukan kebaikan, menggalakkan pengikut supaya berakhlak mulia dan menjaga adab di media sosial, serta menjauhi sifat-sifat mazmumah, tidak menimbulkan perselisihan faham dan persengketaan yang berpanjangan, dan tidak menyebarkan kebencian. Ingatlah sabda Nabi SAW daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Maksudnya, sesiapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, maka dia mendapat pahala sama seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim.
Berwaspadalah apabila melayari media sosial. Pastikan benar dan sahih terlebih dahulu, kemudian barulah disebarkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'alu nadimin ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Muslimin yang dirahmati Allah, daripada khutbah yang disampaikan ini, marilah kita mengambil iktibar dan menghayati isi kandungannya agar dapat dijadikan pedoman dalam hidup kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjaga hubungan baik sesama manusia yang merupakan tuntutan selepas daripada keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Yang kedua, umat Islam juga wajib meninggalkan perbuatan ghibah, iaitu mengumpat, bergosip dan menyebarkan keburukan orang lain, terutama sekali di media sosial. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa mulut adalah antara punca utama yang menyebabkan manusia itu menjadi penghuni neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Surah Al-Humazah ayat 1. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.